Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, Masya Allah, marah hanya boleh diurus. Bahkan marah ada ketikanya haram marah. Berdosa bila marah. Yang kedua, makruh marah. Yang ketiga, sunat marah. Sunat. Kalau marah dapat pahala. Yang keempat, wajib marah. Wajib marah. Yang keempat, wajib marah. Tak marah berdosa pula, tuan-puan sekalian. Saat Nabi dihina, tak marah. Okey, relax, senyum. Subhanallah. Tapi marah yang macam mana? Tulis, nasihat betul-betul, bagi teguran. Kalau tak nak dengar juga, buat report polis. Bukan pergi pukul sepak terajang, tak. Itu kata marah perlu diurus. Siapa yang ketika Nabi dihina, Islam dihina, keluarganya dihina, kan dengan hinaan yang tidak benar, kemudian dia tak marah, boleh jadi tak marah itu jadi dosa. Kemudian harus marah. Marah pun tak apa, tak marah pun tak apa. Macam itulah tuan-puan sekalian, hukum taklifi. Marah juga ada kait. Maksudnya dengan hukum taklifi boleh berubah-ubah. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, anak ni memang perlu dididik dengan marah juga. Tapi marah yang bagaimana? Okey, sambung baca hadis ni sahabat-sahabat sekalian. Lantas seorang lelaki berkata kan, dia komplain Nabi SAW. Dia kata Nabi buat pembagian harta tidak adil. Dan Nabi buat pembagian harta bukan nak cari redha Allah. Bermaksud dia menuduh Nabi nak buat pembagian harta kerana Nabi lebihkan beberapa orang sampai 100 ekor unta seorang. Nabi lebihkan pembesar, Nabi lebihkan bangsawan. Dan dia tak puas hati, siap kata Nabi bukan nak kejar redha Allah. Maksudnya nak kejar redha manusia. Lantas seorang lelaki berkata, aku akan bagi tahu Rasulullah. Siapa? Ibnu Mas'ud. Kemudian bila sampai pada Rasulullah, bila diceritakan kepada Rasulullah apa yang dia dengar, wajah baginda pun berubah kerana sangat murka sehingga menjadi merah seperti pencelup berwarna merah. Sebab Nabi dikatakan kulit Nabi warna putih bersih. Jadi bila Nabi terlalu marah, diceritakan oleh Ibnu Mas'ud, muka Nabi bertukar merah macam pencelup berwarna merah. Tak boleh bayang tuan-puan sekalian. Kalau pencelup warna merah tu memang betul-betul merah lah. Kalau diberi bayangan, muka Nabi merah seperti tomato. Tomato tu tak berapa merah sangat. Ataupun seperti bunga ros, taklah merah sangat, pink-pink kan. Tapi ada bunga ros merah. Tapi Ibnu Mas'ud membayangkan betapa Nabi menahan marah ketika Nabi dengar tuduhan ke atas beliau daripada kalangan sahabat sendiri. Lalu muka Nabi berubah menjadi merah seperti pencelup berwarna merah. Tuan-puan sekalian. Merah dengan marah memang ada kaitan. Kalaulah kita cat bilik kita ni semua warna merah menyala, rasa panas. Ya, rasa panas. Warna mempengaruhi tuan-puan sekalian. Sebab itu kita kalau boleh kan elaklah warna-warna yang panas-panas ni tuan-puan sekalian. Merah ni tuan-puan sekalian memang ada kaitan dengan marah. Bila marah muka jadi panas dan jadi haba kepanasan. Sebab apa jadi panas? Apa jadi merah muka? Darah tu berkumpul berselirat pergi ke muka. Itu yang jadi muka tu jadi merah tu, darah berkumpul kat kepala, darah pun merah. Gitu. Okey, subhanallah. Kemudian baginda SAW bersabda, siapakah lagi yang berlaku adil kalau Allah dan Rasulnya tidak berlaku adil? Masya Allah, Nabi sebut begitu. Sebab apa? Nabi dituduh tidak berlaku adil dalam pembahagian harta rampasan perang daripada perang Hunain. Dan Nabi dituduh melakukan pembahagian itu bukan sebab nak cari redha Allah. Bermaksud dituduh nak cari redha manusia. Lalu Nabi menjawab, subhanallah, siapakah lagi yang berlaku adil kalau Allah dan Rasulnya tidak berlaku adil? Ya Allah, Nabi kata, Nabi jawab, siapa lagi yang akan adil? Siapa lagi yang adil sekiranya Allah dan Rasulnya tidak berlaku adil? Maksudnya Nabi nak sampaikan apa yang Nabi buat dalam pembagian harta perang Hunain itu adalah ilham daripada Allah. Ia sudah pasti perintah daripada Allah. Kerana segala tindakan Nabi SAW, segala apa yang Nabi lakukan, apa Nabi perkatakan adalah wahyu daripada Allah. Panduan daripada Allah, ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu barang siapa yang menuduh Nabi tidak adil, ia juga seumpama menuduh Allah Subhanahu Wa Taala tidak berlaku adil. Masya Allah. Seterusnya baginda bersabda. Ustaz, jumpa tak pasal marah tu? Seterusnya baginda bersabda, semoga Allah merahmati Nabi Musa. Ya Allah, ini hebatnya cara Rasul menguruskan marah. Ketika Rasulullah rasa nak marah, ada sebab nak marah tu,
Nabi terus teringat tentang kisah-kisah Nabi yang terdahulu. Dalam kisah ini, Nabi menyebutkan tentang siapa? Tentang Nabi Musa AS. Nabi sebut, seterusnya baginda bersabda, semoga Allah merahmati Nabi Musa. Sesungguhnya dia pernah disakiti dengan apa yang lebih banyak dan lebih teruk daripada ini. Namun dia tetap bersabar. Aku pun berkata, sesungguhnya aku benar-benar tidak akan menyampaikan lagi kepada baginda sebarang kata-kata buruk yang diucapkan orang di belakang baginda selepas kali ini. Masya Allah. Banyak pengajaran daripada hadis ini. Tuan-puan sekalian, kita boleh belajar. Masya Allah. Nabi SAW ketika mengawal marah, Nabi teringat tentang kisah Nabi terdahulu yang lebih berat ujian, yang lebih banyak sebab untuk marah dan lebih berat untuk marah. Tetapi memilih untuk sabar. Nabi puji apa? Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Sesungguhnya dia pernah disakiti dengan apa yang lebih berat, yang lebih teruk, yang lebih banyak daripada aku sedang disakiti sekarang. Namun dia tetap bersabar. Subhanallah. Maksud Nabi memilih sabar. Nabi tak perintahkan supaya panggil orang tu, Nabi marah ke dan sebagainya. Subhanallah, Nabi bagi hukuman dan sebagainya, tidak. Lalu aku pun berkata, siapa? Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya aku benar-benar tidak akan menyampaikan lagi kepada baginda sebarang kata-kata buruk yang diucapkan di belakang baginda selepas kali ini. Masya Allah, subhanallah. Daripada hadis ini, tuan-puan sekalian, kita boleh belajar. Bukan semua perkara kita perlu sampaikan, tuan-puan sekalian. Ada orang mengata kepada suami kita. Contohnya lah, kita ni pun nak jujur. Bang, saya nak cakap sikit. Orang yang awak belanja makan tu, dia pernah cakap buruk di belakang awak. Tak perlu, tuan-puan sekalian. Kalau tak ada kebaikan, tak ada apa-apa, tak perlu cakap. Suami pun, kalaulah adalah mak suami tu cakap sesuatu pasal isteri, tak perlu cakap, tuan-puan sekalian. Yang abang nak cakap sikit ni, abang nak cakap tujuannya supaya sayang berhati-hati. Hari tu kan sayang balik, sayang duduk dalam bilik banyak. Jadi mak tu kat dapur ada cakap buruk pasal sayang. Abang cakap ni sebab supaya beringatlah, jangan sampai. Tuan-puan sekalian, dia cerita detail lah pula apa yang mak tu cakap pada menantu perempuan ni. Agak-agak menantu perempuan ni dia positif ke jadi negatif, tuan-puan sekalian. Mungkin suami kata, be positif, okay, be positif. Mungkin jadi negatif lah, tuan-puan sekalian. Sampai hati mak cakap macam tu, orang duduk dalam bilik bukan saja-saja gini, tak nak balik dari rumah abang. Padahal memang ada salahnya isteri tu. Cumanya nak sebut, tuan-puan sekalian, bertapislah kita kalau nak menyampaikan berita. Sahabat Nabi ni pun serik. Dia kata, selepas itu aku benar-benar tidak akan menyampaikan lagi apa-apa kata buruk, caci, nista yang di belakang Nabi SAW. Masya Allah.